saya faham. Papan dinding macam tu. Dia suka. Sampai saya punya, dia minta saya tulis apa dalam bentuk paper untuk dia masukkan dalam jurnal dia. Perisai saya masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okey, itu contoh ya. So kan kita berjumpa ustaz, ustazah tolonglah ni kan. Kita tahu dia macam saya lah. Dalam konseling 3-4 bulan sekarang ni saya kata gitu je lah. Sampai buku orang nak cakap, "Bang, baca bismillah banyak-banyak lah bang." Okay. Biar hantu jembalang keluar semua. Dia pun tak terasa sangat kan. Jadi bila dia aman, tengok nanti kali kedua jumpa kita, bila sama juga kata isteri, lepas habis keluar bilik tuan, kat tengah jalan dah sebiji saya kena. Memang dia tak aman. Cakap bang, betul tak aman tak? Betul tak aman. Dia kalau aman mesti ada perubahan. Tak percaya cuba. Dari hari ini sampai ke 40 hari depannya baca bismillah. Banyak-banyak. Anak saya memang suruh sekarang ni 21 kali je lah. Baca nak 21 kali nak tidur amalan dia. Oh, tu bismillah. Tapi kalau dia asyik bismillah depan saya, dekat tepi saya nak tidur, bismillahirrahmanirrahim, saya pula tak boleh tidur. Budak-budak ni saja kerana dia letak kat telinga kita. Baca 21 kali. Jadi tak adalah dia, kan budak-budak kan dia banyak main kan. Bila tidur pun nak ngigau kadang-kadang kan. Bila baca bismillah, okey alhamdulillah, tidur tu dah kena. Belum lagi kalau 3 kul tu kita kena budayakan ada benteng diri. Jangan kosong. Ya. Jangan kosong. Ya. Yang nombor 2 ni yang macam Ustaz Alim ajar, tapi simple aja ya. Air-air ni sebelum kita minum bacalah bismillah, selawat baca apa-apa yang kita ada dalam minum. Sebab air tu dia hidrogen 2, oksigen 1. So oksigen itu diperlukan untuk otak. Okey. So molekul hidrogen 2 oksigen 1 itu bila kita bacakan seolah-olah kita salut hidrogen 2 oksigen 1 yang jadi air itu dengan ayat-ayat Al-Quran. So bayangkan kalau benda tu ada dalam tu. Sebab itu baca bismillah suruh masa makan, masa minum tu. So air tu sifatnya merakam. Sebab tu ni air geramnya tengok air kau. Dia contoh kan, kalau dia air mineral ni kan, dia air hidup. Air zam-zam tu air hidup. Antara rawatan anak saya sekarang air zam-zam. Air zam-zam saya dah tak tahu lah. Saya ingat 200 liter dia dah minum dah. Terus kena beli 10 liter. Jadi bila air zam-zam tu, harapan saya bila saya ada buat majlis zikir tu, saya buka itu kan, untuk air anak saya minum lah. Ya? Jadi harapan saya rohani dia kuat lah. Ya? Nanti yang saya kata anak saya dia dari segi tauhid dia kuat balik. Daripada murung sebulan tu, nangis, ngigau kan, dia tak boleh tidur, dia gangguan nak fikiran dia terganggu kan. Sekarang dah okey, alhamdulillah ceria balik, dia boleh reda. Bagi saya itu pun dah satu rawatan pemulihan dah. Sebab bila dia dalaman kuat balik kan, dia boleh terima kenyataan. So saya buat macam tu lah. Saya bukan cerita dongeng ni. Sebab kata Tuhan nak saya kena macam ni, saya cerita lah. Dan memang betul boleh menyelamatkan lah, untuk meringankan beban dia. Hidrogen 2, oksigen 1 tu kita salut dengan bacaan selawat atas Nabi. Baca bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Kalau nak panjang lagi pun boleh lah. Baru minumkan. Ya. Maksudnya kita ni sebagai ibu ayah ni kan, air yang kita bagi untuk anak, air kosong yang kita bagi untuk anak minum tu, jangan biar itu je lah. Jangan. Kita dah tahu dah. Sebab itu antara kelebihan umat dahulu. Dan cerita ni itulah, kalau geng-geng Wahabi ada, saya susah lah. Dia menghalang ceramah saya. Saya dijemput kat Petronas. Lalu saya berdebat dengan geng-geng teknologi ni. Aduh. Jadi ceramah tu terganggu sama Ustaz, faham lah kan. Saya dijemput kat Petronas, pesakatan Petronas. Ceramah pada ni. Ini lagi ni, bukan tahu agama sangat pun dia. Asyik petikai je cakap kita. Dia tak seronok lah kan. Jadi sebab akhirnya terganggu. Agama tu jadi jumuk sangat lah. Nabi tak buat pun macam tu. Nabi yelah, zaman air mineral tu kita sebut mineral, tapi kalau air ni mak Zam-Zam tu lah. Air sama Zam-Zam je. air mineral terbaik.
Profesor Jepun kan buat kajian. Ya, betul. Dia air hidup benda tu. Yang motor-motor. Dia merakamkan Molekul paling cantik air Zam-Zam. molekul cantik. Betul, cerita betul. Saya ceramah kat Kelantan di Irtim Kelantan. Ada orang petik air juga. Cerita yang yang Profesor Jepun tu sebenarnya rekaan. Ada pula dia kata rekaan. Jadi dah ganggu ceramah. Ada je orang kacau. Tapi bila saya dengar baka ni, tak kacau lah ni. Kena pula Ustaz Yusof pun ada. Anak-anak buah Ustaz Saim lah, semua okey lah ni. Tapi kalau ada seorang yang bukan agama kan, dia dapat ilmu dari Facebook ni. Dia petik kayak banyak ustaz-ustaz ni. Sekarang kena hati-hati. Betul. Kadang-kadang ni saya punya pandangan lah sikit. Kadang-kadang tak semestinya dia tak mengaji. Mungkin dia mengaji tapi dia tak mengaji daripada guru yang mursyid. Itu jadi masalahnya kan. Sebab kita bila mengaji agama ni, kita ada guru kita ni bersanad. Sama ada sanad itu ada ijazah ataupun tidak, itu adalah soal yang kedua tu. Macam kita kan, kita belajar guru kita di sekolah agama tu, dia belajar daripada guru dia bertali-tali sampai kepada Nabi. Masalahnya guru ni dia tak semacam tu. Jadi masalah lah. Yalah, dia baca, banyak dia baca dekat apa tu sekarang ni. Al-Google. So, yang saya masukkan tu di situlah minum air yang dibaca keluar yang dan mendengar bacaan-bacaan ayat ni sajalah guna rakaman. Tuan-tuan boleh praktik diri sendiri. Ambil Ustaz Alim kan dia ada keluarkan CD Ruqyah. Tapi saya pernah test masa dulu awal-awal saya sakit. Dan bila saya buat sendiri meremang badan saya. Saya buka balik, tak jadi ni saya kata. Memang ada. Memang ada. Kan saya kata saya pernah sakit. Dia merasa berpeluh, berdebar dada. Tapi kita rasional ada lagi. Buka balik. Betul. Jangan terus bagi yang power. Kan dia ada 2 jilid tu. Bagi pelan-pelan. Kalau tak seorang-seorang kau ini kenapa tu? Saya pernah test benda tu rakaman Ustaz Alim bagi saya. Bila bagi tu saya test satu pegawai JAKIM juga. Sebab saya dah kena, saya test kat orang. Dia menggigil betul-betul. Astagfirullah. Teruk ni. Teruk. Imam. Ya Allah. Tuan-tuan tak percaya cuba. Cuba letak kat telinga. Ambil komputer, pasang sendiri, dengarkan. Soal. Bengi dia. Saya saksikan orang tu dah pencin dah. Bagi masa main semua. Memang betul. Power ayat tu ialah ayat-ayat Al-Quran yang ni. Memang terpilih lah. Jadi saya di pusat kaunseling saya ni, pusat kaunseling Jawi saya ni, saya sedang nak beli satu alat. Kepada si pembaca. Alat dia biofeedback spiritual. Ustaz Alim tunjuk dia tak bawa alat tu ya. Okey. Alat biofeedback spiritual ni dia nak kesan tubuh kita. Letak kat telinga, so kalau dia naik merah tinggi kat komputer tu tinggi kan. Maknanya kita tahu ada something problem dalam jiwa dia lah. Yang saya kat Jawi ni dia Universiti Malaysia Pahang punya. Ya. Yang kit apa tu? Kit biofeedback spiritual. So Dr. Nobly, ya. Bukan yang apa tu, bukan bukan gitu ya. Ini menggunakan sistem komputer. So dia boleh baca. Dan melalui gelombang tu dia boleh ni, ya. So yang Ustaz Alim lain itu ni yang ni ada biofeedback. So maknanya kita cuba modernisekan lah, walaupun benda-benda ni dianggap ni sebab kalau tak orang payah nak terima, ya. Macam Uncle Seeker tu apa tu? Bos yang dipakai apa? Paranormal punya. Itu Allah alam, ya. Sebab dia macam mana kalau sekadar teknologi ya. Kalau sekadar teknologi payah juga kena orang tu kafir. Ya, mungkin kalau dia bagi pun hanya dalam istidrak lah, nak tunjuk ada kehidupan lain di bawah dia percaya kepada dalam gaya. Itu. Antara punca dia orang tersesat bila dia percaya dia tak tihak itu Tuhan. Akhirnya disembah benda tu. Ya, itu adalah makhluk Tuhan. Disembah. Sebab Hindu tu dia percaya ada Tuhan tapi dia salah ke situ. Dia dah percaya dah benda gaib. Cuma kita ni tahu benda tu semua makhluk Tuhan. Di situ boleh timbul keyakinan. Okey.
Amalan berdoa untuk orang alim. Amalan berdoa ni tiap-tiap kita ni ya. Doa lah banyak-banyak tuan-tuan, doa banyak-banyak. Minta apa saja ya. Ya, sebab wasta'inu bisabri wassalah ya. Salat sabir doa. wassalah dan salat. Saya tak ada pilihan. Kalau tak ada sekarang doa. Hajat taklah. Minta kawan doakan, orang alim doakan. Ni saya nak bawa ke Mak Tafiz Darul Quran. Budak-budak Hafiz Quran pula doakan. Kita baca Yasin dulu apa semua. Teruslah. InsyaAllah. Doa tu. Dan saya cerita macam ni bukan nak ni ya. Tapi nak cerita memang kita sampai satu saat hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan. Itu je lah.